السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله القائل إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكون من المهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan kepada hadirin sidang Jumaat sekalian, marilah kita bersama-sama memperkasakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintah Allah dan kita meninggal dan menjauhkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Mimbar kita pada hari ini akan membicarakan satu tajuk. Tajuknya amanah dalam kepimpinan masjid dan surau. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, amanah merupakan perkara yang ditekankan oleh Islam, lebih-lebih lagi dalam soal kepimpinan. Oleh itu, seorang yang bersifat amanah akan berusaha mengotakkan janji, memenuhi dasar kod etika dan undang-undang. Sifat amanah perlu disuburkan di dalam kehidupan, sama ada sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin organisasi, institusi, sebagai sebuah pemimpin pentadbiran masjid. Meskipun masjid merupakan tempat awam dan menjadi milik umat Islam tanpa mengira latar belakang dan bebas dikunjungi, namun perlu bagi masjid atau surau mempunyai peraturan dan tata cara yang tertentu agar kesucian dan kemuliaannya dapat terpelihara daripada semasa ke semasa. Oleh itu, jawatan kuasa pentadbiran masjid dan surau yang telah dipilih perlu melaksanakan tanggungjawab dan amanah dalam mentadbirkan rumah Allah. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, amanah merupakan satu sifat yang wajib dipelihara. Ini kerana agama Islam sangat mengutamakan sifat amanah di dalam kepimpinan dan muamalah kehidupan kita sehari-hari. Kepimpinan merupakan tanggungjawab dan amanah. Ia bukan satu kedudukan, kebanggaan, apatah lagi kekuasaan. Amanah dalam kepimpinan adalah merupakan suatu yang sangat berat untuk dilaksanakan, lebih-lebih lagi bagi pemimpin pentadbir masjid dan surau. Dalam hal ini, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La imana liman la amanata lahu, wa la dina liman la ahda lahu." Tidak sempurna iman bagi orang yang tidak amanah,
dan tidak sempurna agama bagi orang yang tidak menepati janji. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Meskipun berat, mereka yang dapat melaksanakan amanah akan dikurniakan pahala ganjaran yang berlipat kali ganda. Sehubungan dengan itu, setiap kalangan kita mempunyai tanggungjawab dan amanah yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu Allah war rasul wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah. Janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya. Dan ingatlah, kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedangkan kamu mengetahui salahnya. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ciri utama yang dikehendaki oleh Allah bagi pemimpin masjid dan surau itu ialah mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat dengan sebenar-benarnya, istiqamah mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ini akan melahirkan pemimpin yang mempunyai personality dan akhlak yang mampu mempengaruhi orang lain serta bersedia ditegur dan dikritik oleh orang lain ke arah kebaikan. Sebagai pentadbir rumah Allah yang beriman, sifat-sifat ego, ujub, dengki dan suka mengadu domba perlu dikikis dan dibuang jauh. Ini kerana kadang-kala situasi inilah yang menimbulkan gejala negatif seperti mereka cerita, memfitnah, mengumpat dan sebagainya di dalam kalangan jamaah dan ahli qarya. Selayaknya pentadbir masjid atau surau perlu dipandang oleh masyarakat sekeliling sebagai orang yang mempunyai nilai akhlak yang mementingkan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bagi memastikan kehadiran jemaah kekal istiqamah, pengurus masjid merangka aktiviti dan program yang bersifat cintakan dan rindukan masjid. Ini termasuklah penganjur program dakwah setempat dengan menyebarluaskan aktiviti dakwah masjid menggunakan platform media sosial dan aplikasi komunikasi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 18 yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud hanya saja orang-orang yang layak memakmur atau menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi daripada golongan yang mendapat petunjuk, insya-Allah. Hadirin sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian, amanah kepimpinan masjid juga perlu memastikan prasarana masjid atau surau berada dalam tahap yang kondusif berdasarkan kepada keperluan jamaah seperti tempat ibadah atau dewan solat yang bersih dan selesa. Begitu juga kemudahan lain untuk keselesaan jemaah yang hadir. Pihak tadbir masjid juga perlu mendengar pandangan dan pendapat ahli jemaah berbincang mengenai aktiviti agama secara dua hal untuk mencari kesepakatan dalam pengurusan aktiviti dan program agar dapat mengembangkan program-program dakwah setempat berdasarkan situasi semasa. Bagi memastikan pengurusan masjid menjadi pusat pentadbiran yang berkualiti, maka beberapa aspek penting perlu ditambah baik dari masa ke semasa. Ini bagi memastikan masjid di Selangor kekal sebagai zon yang aman dan mesra jemaah. Oleh itu, pentadbiran masjid dan surau perlu memastikan masjid tempat ibadah bebas
dan pada cengkaman politik. Ini bermaksud masjid bukan tempat untuk menanam bibit-bibit kebencian satu golongan kepada golongan yang lain, dan bukan tempat mewujudkan perpecahan di kalangan umat Islam. Bahkan, tuanku, Sultan Selangor juga pernah melarang sebarang aktiviti yang berbau politik dijalankan di masjid-masjid di negeri Selangor ini. Oleh itu, peranan utama pemimpin pentadbiran masjid memastikan kesucian dan kemuliaan masjid terpelihara agar ukhuwah Islamiyah dapat dipupuk di kalangan jemaah. Apatah lagi, masjid merupakan tempat yang mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbal biladi ila Allah masajiduha." Tempat yang disukai oleh Allah adalah masjid. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian. Amanah kepimpinan masjid yang cekap dan efisien hendaklah mengamalkan dasar pengurusan tadbir urus yang baik atau good government yang meliputi 8 elemen. Antaranya penglibatan semua. Yang kedua, berlandaskan persepakatan. Yang ketiga, boleh dipertanggungjawab. 4, tulus dalam bertindak. Yang kelima, segera dan mudah memberi kerjasama terhadap sesuatu usaha baik. Yang keenam, saksama dan terbuka. 7, mendatangkan hasil dan cekap tanpa membazir waktu dan tenaga. Yang 8, mematuhi undang-undang atau peraturan dalam pelaksanaan kerja. Muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian. Mengakhiri khutbah kita pada hari ini, marilah kita hayati dan kita ambil pengajaran seperti berikut. Yang pertama, umat Islam dan juga masjid hendaklah beriman, menunaikan solat dan mengeluarkan zakat serta takut kepada Allah bagi mengakhirkan masjid. Yang kedua, fahamilah bahawa masjid yang tidak dimakmurkan mengikut tuntutan Islam akan menjadi penyebab kepada perpecahan dan kerosakan kepada masyarakat dan agama. Yang ketiga, jawatan kuasa pengusaha masjid dan surau yang dipilih hendaklah mengambil langkah-langkah yang berkesan agar masjid dapat berfungsi mengikut prinsip-prinsip dan peranan seperti mana Masjid Quba di zaman Nabi SAW di awal Islam dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La takun fihi abadan la masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatahharun wallahu yuhibbul mutatahhirin. Janganlah kau sembahyang di masjid Dirar ini selama-lamanya, kerana sesungguhnya Masjid Quba yang engkau bina, wahai Muhammad, yang telah dirikan di atas dasar takwa daripada mula wujudnya, sebab sudah sepatutnya engkau sembahyang di dalam masjid itu. Ada orang-orang lelaki yang suka mengambil berat, membersihkan, menyucikan diri, dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka zahir dan batin. Surah Taubah ayat 108. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.